Okey, yang seterusnya. Saya buat tu. Puteri buat tu je? Ha. Okey, tambahkan dekat situ. Dia boleh ambil pada muka surat, Puteri ambil daripada muka surat berapa? 24, 25. 24, 25. Okey, so sekarang kita tengok, kalau 24 tu awak boleh tambah, undang-undang perlu digubal bagi memenuhi hak asasi manusia, iaitu satu. Lepas tu, kita tengok revolusi Perancis, betul lah seperti yang Puteri cakap, kedaulatan rakyat lebih tinggi dan penting daripada institusi raja dan birokrasi. Soalan dia tengok, soalan dia minta persamaan yang dikemukakan oleh tokoh di 1A, iaitu yang persamaan ada pemikiran dan dikemukakan oleh tokoh 1A daripada ahli falsafah Inggeris dan juga ahli falsafah Perancis. Okay, next terusnya kita pergi soalan C. Okay, soalan C, Hairil. Pernyataan berikut berkaitan dengan idea pemikiran dalam Revolusi Perancis. Kedaulatan suara rakyat lebih penting daripada institusi raja dan birokrasi. Apakah kepentingan Malaysia mengutamakan suara rakyat? Antara kepentingan Malaysia mengutamakan suara rakyat ialah mewujudkan negara yang berperlembagaan. Selain itu, menguatkan hubungan rakyat dan pemerintah. Seterusnya, melahirkan negara yang harmoni. Akhir sekali, mewujudkan suasana negara yang selamat. Okay, sekarang ni dia bagi kat situ 4 markah. Okay, yang pertama tadi, mengutamakan sistem kepentingan Malaysia mengutamakan suara rakyat. Maksudnya semua masyarakat menjadi, semua golongan yang diperintah. Yang pertama adalah sistem raja, mewujudkan sistem raja perlembagaan di mana kita akan dapat elakkan daripada seorang saja berkuasa mutlak. Yang kedua tadi, Airil? Menguatkan hubungan rakyat dan pemerintah. Okey, menguatkan golongan rakyat dan pemerintah. Dan yang ketiga, mewujudkan suasana yang harmoni, kan? Okey, yang keempat, mewujudkan suasana negara yang selamat. okey, mewujudkan suasana negara yang selamat di mana bila kita jaga rakyat tidak memberontak dan mewujudkan keadaan yang aman. Okey. Itu yang kita boleh masukkan bagi soalan C. Tapi awak kena ingat, dalam kata lain, awak letakkan diri awak pada situasi, apa kepentingan kalau Malaysia utamakan suara rakyat. Suara rakyat ataupun kita cakap kat sini adalah kehendak rakyat. Okay, bila kerajaan utamakan kehendak rakyat, apa kesan dia, apa kepentingan dia. Okay, salah satu kesan dia adalah meningkatkan kemajuan lah. Sebab bila kenapa meningkatkan kemajuan? Disebabkan kebajikan rakyat akan terjamin. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan 2A. Okey, soalan 2A, Cikgu nak Mukesh. Gambar di bawah mempunyai hubungan kait dengan peristiwa perkembangan idea nasionalisme yang berlaku di negara barat. Revolusi Amerika 1776, Revolusi Perancis 1789. Namakan peristiwa tersebut. Revolusi Amerika 1776, Thomas Jefferson. Revolusi Perancis, Jean-Jacques Rousseau. Okey, kita tengok, kita buat sikit pembetulan tu, Mukesh. Soalan dia minta peristiwa. Dia bukan minta individu. Kalau individu tadi pada 1A. Kalau soalan 2A, dia minta peristiwa. Apa peristiwa yang ada pada Revolusi Amerika 1776, Revolusi Perancis 1789. Maksudnya, apa event yang berlaku. Okay, so sekarang jawapan dia untuk 2A1, jamuan teh Boston. Okay, tambahkan dekat situ untuk jawapan yang pertama, jamuan teh Boston. 2A2 Roman, penggempuran penjara Bastille. Bestile, Bastille. Okay, sekarang ni awak kena ingat, kalau jamuan teh Boston ni, kenapa dia boleh berlaku? Sebabnya di Amerika Syarikat, pada masa tersebut, sebelum masa tersebut ada berlakunya penguasaan ekonomi British terhadap pelabuhan-pelabuhan di Amerika Syarikat, terutamanya di Boston. Dan ada sekelompok masyarakat yang mereka ni telah memprotes tindakan kerajaan British yang menghadkan
penjualan teh. Dia tak bagi teh daripada China datang terus ke Amerika Syarikat. Sedangkan pada masa tu kemungkinan teh yang datang daripada China ni adalah mempunyai harga yang lebih rendah berbanding teh di tempat lain, tetapi kualiti yang lebih tinggi. Okay, so kat situ nak menunjukkan bahawa British telah memonopoli perdagangan yang menyebabkan kesukaran kepada pedagang Amerika Syarikat di Boston. Dan sebab tu orang Amerika Syarikat pada masa tu telah protes tindakan Britain tersebut. Yang kedua, Revolusi Perancis 1789, ini perentangan golongan diperintah dengan golongan pemerintah. Di mana golongan-golongan diperintah ni bangun untuk menentang penyalahgunaan kuasa di kalangan pemerintah ataupun di kalangan raja yang dipimpin oleh beberapa orang individu. Masalahnya pemimpin-pemimpin ini telah ditangkap dan dipenjarakan. Bila rakyat semakin marah dalam peristiwa Revolusi Perancis, diorang telah pergi serang penjara Bastille ni dan bebaskan pemimpin-pemimpin yang ada dalam penjara Bastille tersebut. Okay. Seterusnya kita pergi soalan B. Okay, soalan B. Okay, cikgu minta Shugen, soalan B. 2B. Mengapakah orang Amerika menentang penjajahan British? Tindakan British tidak melindungi hak penduduk. Okay. Amerika yang merupakan sebahagian Empire British. Okay, ni ambil pada muka surat mana Shugen? Sekejap ya. ya? Okey, muka surat 25. Dekat situ soalan minta sebab orang mereka menentang penjajahan British. Yang pertama adalah melindungi hak penduduk Amerika yang merupakan sebahagian daripada Empire British, dan yang kedua adalah menentang Akta. Okey, yang ni kat situ ada dua markah. Dua markah awak boleh ambil pada perenggan pertama, muka surat 25 dalam cabang Revolusi Amerika 1776. Okey, kita tengok soalan C. Soalan C, Raimi. Rahimi, Along. Along, Rahimi. Soalan C. Yalah cikgu. Hello. Ya Allah. Saya tanda tadi. Oh, sorry. Okay, silakan. Soalan 2C ya cikgu. Okey, 2C. Ya. Jelaskan kesan daripada peristiwa 2A di atas. Kesan daripada peristiwa 2A di atas ialah kemunculan Republik Perancis yang menamatkan sistem raja di Perancis. Okey, yang pertama membawa kepada penubuhan Republik Perancis, dan yang kedua daripada jawapan Along tadi menamatkan Menamatkan sistem raja di Perancis. Okey, menamatkan sistem pemerintahan raja di Perancis. Okey, kat situ boleh tambah kat situ kelas. Kemunculan Republik Perancis, ingat Republik, ketua bagi negara dan ketua bagi kerajaan adalah presiden. Tapi kalau macam negara kita, sistem raja berperlembagaan, ketua negara adalah Yang di-Pertuan Agong, ketua kerajaan adalah Perdana Menteri.
Okey, seterusnya kita pergi soalan 2D. Ain. Jelaskan iktibar daripada kedua-dua peristiwa tersebut. Iktibar daripada kedua-dua peristiwa tersebut ialah memberi kesedaran bahawa ilmu sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan. Selain Okey, itu, memberi kesedaran ilmu adalah penting untuk meningkatkan kesejahteraan. kesejahteraan. Okey, yang kedua. Selain itu, mencetuskan kesedaran memperjuangkan kedaulatan negara yang menekankan hak dan prinsip kedaulatan rakyat. Okey, menekankan kepentingan mengekalkan kedaulatan. Okey, next, Ain. Seterusnya, idea tersebar ke luar Eropah seperti Asia dan Asia Tenggara. Okey, idea tersebar sekitar Eropah seperti Asia Tenggara. Lain. Next, yang keempat. Saya buat tu je cikgu. Okey, kita tengok jawapan Ain tadi. Okey, 1 dengan 2 tu betul, tapi kena perbaiki 3 tu. Idea tersebar ke seluruh dunia, terutama Asia Tenggara, itu kesan. Sekarang ni soalan minta iktibar ataupun pengajaran. Tapi kena ingat, kenapa cikgu cakap poin Ain yang pertama dan kedua tadi kurang komplit, sebab kita tengok soalan tu minta iktibar. Iktibar nilai murni dengan kesan. So kita ambil nilai murni apa yang kita dapat daripada peristiwa revolusi ni. Peristiwa revolusi, perubahan secara besar-besaran dalam jangka masa yang singkat. Okay, itu revolusi. So sekarang kita tengok apa yang berlaku, apa sebab yang berlakunya peristiwa tu dan kesan. Okay, sekarang ni dia minta nilai. Faktor yang menyebabkan berlakunya revolusi ni bila ketidakadilan dalam sistem pemerintahan, di mana revolusi Amerika menunjukkan ketidakadilan Britain terhadap pemerintahan Britain di Amerika. Revolusi Perancis pula ketidakadilan pemerintah terhadap golongan diperintah. So kat sini pengajaran yang kita dapat, pemerintah haruslah memerintah dengan lebih adil supaya kebajikan rakyat dapat dikekalkan, dapat dijaga. Okay, so sekarang ni itu satu iktibar. Nilai murni, pemerintah dengan adil, lepas tu kesan, kebajikan rakyat akan lebih terjaga, itu adalah kesan, itu satu iktibar. So iktibar yang lain, awak boleh ambil sebarang nilai murni yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Sebab soalan ni dia khususkan, dia cakap jelaskan iktibar daripada kedua-dua peristiwa tersebut. So apa nilai yang kita dapat, itu kita bentuk sebagai iktibar. Satu iktibar, satu markah untuk soalan iktibar. Melainkan kalau pada bahagian esei, di mana dia 8 markah kat situ. Kalau 8 markah kat situ, awak boleh bagi dalam dua bentuk. Sama ada awak bagi fakta saja 8 ataupun awak bagi iktibar, huraian dengan contoh untuk mewakili 3 markah lah. So kat situ ada sekurang-kurangnya ada 3 perenggan. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan 3. Soalan 3, Asyad. Kebangkitan nasionalisme di India, China, Mesir, Empire Osmania dan Jepun adalah berpunca daripada ancaman kuasa luar ke atas negara dan bangsa. Terangkan perkembangan nasionalisme di China. Okay, jawapannya. Syed. Nasional bersetuju mengukuhkan peradaban Cina dalam kalangan orang Cina dari ancaman pengurusan politik dan ekonomi oleh kuasa asing. Okey, tu ambil daripada muka surat berapa? Muka surat 26. Okey, muka surat 26. Okey, kelas. Sekarang ni kita tengok untuk soalan
kita pergi dengan lebih pantas sikit. Untuk soalan 3A ni, dia minta terangkan perkembangan nasionalisme di China. So, mana awak boleh ambil? Awak boleh ambil daripada keseluruhan perenggan dalam nasionalisme di China yang bermula dengan nasionalisme di China bertujuan mengukuhkan peradaban China dalam kalangan orang China daripada ancaman penguasaan politik dan ekonomi oleh kuasa asing. Okey, perenggan yang kedua tu bermula dengan penentangan terhadap kelemahan pemerintahan dinasti Manchu. Lepas tu yang perenggan yang ketiga, Dr. Sun Yat-sen. Okey, ni cikgu terangkan sedikit. Kita tengok dinasti, sistem pemerintahan beraja mengikut keluarga. Tetapi yang dinasti terakhir dalam pemerintahan beraja Cina adalah dinasti Manchu. Dinasti Manchu, pemerintah terakhir adalah perempuan. Okey, Maharani de Wenger. Maharani de Wenger memerintah Cina disebabkan laki dia, suami dia meninggal awal, dan pada waktu suami dia meninggal tu anak dia masih lagi kecil. Masih lagi bayi. So, Maharani de Wenger mengambil alih pemerintahan tetapi dia gagal untuk mentadbir dengan lebih efisien di mana berlakunya penyelewengan ataupun penyalahgunaan kuasa semasa pemerintahan Maharani de Wenger. Dan bila berlakunya keadaan tersebut, ada ancaman-ancaman yang lain seperti ancaman pengaruh ataupun penularan aktiviti menghisap candu yang menyebabkan kebanyakan orang Cina dia berada dalam satu masalah sosial yang sangat tinggi lah. Seperti dia kes candu ni macam ketagihan dadah. Okay, ada beberapa individu yang muncul seperti Sun Yat-sen, tengok keadaan ni nak berubah, nak selamatkan Cina, dia kena ubah sistem pemerintahan. Daripada sistem pemerintahan beraja tukar kepada sistem pemerintahan demokrasi. Sebab tu itu perubahan yang cuba dibuat oleh Sun Yat-sen lah. So sekarang soalan, dia minta perkembangan nasionalisme. Awak kena faham nasionalisme ni semangat cinta akan negara yang membawa kepada, tengok, kalau negara tu dijajah, semangat cinta akan negara membawa kepada pembebasan negara daripada politik, ekonomi dan sosial. Tapi kalau negara tak dijajah, membawa kepada perkembangan kepada aspek politik, sosial dan juga ekonomi lah. Okay. Seterusnya kita pergi kepada soalan B. Okay, soalan B. Soalan B cikgu nak Imran. Imran. Soalan apa ya? Soalan 3B. Sekejap ya. Bagaimanakah Empire Utsmaniyah dan Mesir mempertahankan sistem pemerintah Islam daripada ancaman imperialisme Barat? Okey, soalan ni ambil pada muka surat 107. 108. 108. 107 tu jawapan dalam buku Hot Tips. Okay. 27. 20? 27. Okay, plus tengok kat situ. 27, dia ada dua. Gerakan Islah, gerakan Pan-Islamisme. Okay, nak awak faham kat sini, kita tengok kalau gerakan Islah ni, gerakan Islah, dia kembalikan balik sesuatu tu pada keadaan asal. Contoh, kenapa gerakan Islah ni boleh muncul di kawasan Asia Tenggara? Okay, kita tengok sebab dekat Asia Tenggara ni ada pelbagai aktiviti khurafat yang memotorkan ajaran Islam. Contohnya macam berzikir dekat tepi makam lah. Berzikir meminta hajat di tepi makam. So sekarang ni dalam Islam tak perlu pun kalau kita nak minta sesuatu, kita direct terus berdoa. Tapi pada zaman-zaman ni, pada zaman-zaman munculnya gerakan Islam, dia cuba kembalikan balik ajaran Islam tu kepada ajaran yang sebenar. Dipimpin oleh golongan-golongan yang menyambung pelajaran di Timur Tengah. So bila dia balik, dia tengok sebenarnya apa yang dibuat dekat Asia Tenggara ni tidak ada sebenarnya ajaran dalam Islam. Okay, itu yang dia cuba buat perubahan. Dia cakap, okay, Islam boleh maju tetapi dengan syarat kena kembalikan balik kepada ajaran Islam yang sebenar. Kena buang benda-benda yang menghalang kemajuan orang Islam. Okay, sebab tu bila golongan-golongan intelektual Melayu ni balik daripada luar negara, dia buat sistem pendidikan yang baru. Dia buat sistem pendidikan madrasah. Kalau sebelum tu ada sistem pendidikan pondok, tapi pondok fokus kepada agama. Sedangkan kalau ajaran agama, dia nak seimbang. Ilmu berkaitan dengan dunia, ilmu berkaitan dengan akhirat. Sebab tu diperkenalkan pelbagai subjek dalam madrasah.
Dan juga zaman tu juga golongan-golongan intelektual tempatan ni telah memperkenalkan sistem pendidikan kepada perempuan. Okay, sebab kalau zaman sebelum tu perempuan dia hanya belajar ilmu agama di rumah dia saja. Okay, dan juga ilmu berkaitan dengan rumah tangga lah. Cuma bila golongan intelektual ni balik, dia berpendapat bahawa kemajuan sebuah bangsa bergantung sepenuhnya kepada semua rakyat dekat negara tersebut, termasuklah lelaki dan juga wanita. Okay, yang untuk soalan B, 5B ni soalan 3B ni awak boleh ambil pada muka surat 27, gerakan Islah dan juga gerakan Pan-Islamisme. Kalau gerakan Islah ni berlakunya di Mesir dan juga di Pan-Islamisme lah. Tapi Pan-Islamisme ni sebenarnya untuk mengukuhkan sistem pemerintahan Islam yang pada masa itu mengalami keruntuhan. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan C. Okey, soalan C, cikgu guna Alif. Terangkan cara perjuangan tokoh tersebut. Okey, terangkan cara perjuangan tokoh tersebut. Okey, jawapan dia, Dik. Tindakan Satyaraha, contohnya berpegang teguh pada kebenaran dan menjadi asas perjuangan tanpa keganasan. Okey, sekarang kita tengok jawapan yang Alif bagi tu sebenarnya memenuhi 4 markah walaupun ada beberapa ayat saja yang Alif bagi. Kita tengok, ini ambil pada muka surat berapa, Alif? Muka surat 26. Okey, muka surat 26. Yang muka surat 26 tu ada 2 bahagian. Dekat nasionalisme di India, kotak warna biru tu dan juga pada sudut maklumat. So sekarang ni kita tengok kotak warna biru tu adalah pada perenggan kedua akhir daripada bawah. Selepas Perang Dunia Pertama, INC memperlihatkan dasar tidak bekerjasama dengan British. Tindakan ini diterujuki oleh Muhammad Gandhi yang menjadikan Satyagraha sebagai pegangan untuk menggerakkan nasionalisme. Mahatma Gandhi tu 1, Satyagraha tu 2. Lepas tu kita pergi pula kepada bahagian sudut maklumat di bahagian bawah sekali. Satyagraha bermaksud berpegang teguh kepada kebenaran, iaitu 1. Seterusnya, konsep Satyagraha menjadi asas perjuangan tanpa keganasan. Yang tu 1, kat situ maksudnya ada 4 poin untuk memenuhi jumlah markah pada 3C1 Roman. Okey, seterusnya kita pergi kepada 3C2 Roman. Cikgu nak Alif, Raihan. Wajarkah cara perjuangan tersebut diteruskan? Okey. Jawapan dia, Rai? Wajar. Okey. Pertama, menjawab kehendak soalan yang pertama, wajar. Seterusnya, alasan dia? Keselamatan dan keharmonian rakyat terjamin. Okey, keselamatan dan keharmonian rakyat terjamin sebab dia tak gunakan senjata. Yang kedua? Keganasan dapat dielakkan dan dapat diselesaikan dengan cara yang lembut. Okey, keganasan dapat dielakkan. Yang kedua, dapat diselesaikan dengan cara yang lembut ataupun lebih aman. Okey, yang seterusnya? Kebijaksanaan tindakan ini dapat menyelesaikan banyak masalah dan memberi manfaat kepada banyak pihak. Okey. Penggunaan kaedah ini memberi penyelesaian yang terbaik untuk menyelesaikan beberapa perkara dan juga menguntungkan pelbagai pihak. Okay? Kita ingat tindakan untuk menentang penjajahan ni ada 2. Satu bersifat radikal, satu bersifat bekerjasama. Bukan bekerjasama, dia bersifat penentangan secara lebih lembut. So sekarang kalau radikal, dia menggunakan senjata ataupun pelbagai kaedah yang boleh memberi kesan dengan lebih cepat. Tapi kalau lembut, dia mementingkan kaedah yang lebih mendatangkan kesan yang positif kepada penuntut dia. So kat sini kita tengok Satyagraha ni adalah satu kaedah yang tidak bekerjasama dengan penjajah. So
Tetapi dia tidak menentang secara radikal lah, tak angkat senjata. Sekarang ni kita tengok apa kesan positif bagi kaedah tersebut. Itu yang soalan minta pada 3C, 2 Roman. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan 4A. Soalan 4A. Saifuddin? Saifuddin? Saya lah cikgu. Okey, silakan ni. Negara-negara Asia Tenggara kecuali Thailand mempunyai pengalaman penjajahan barat serta kebangkitan gerakan nasionalisme yang sama. Bagaimanakah gerakan nasionalisme berkembang di negara-negara berikut? Indonesia. Gerakan nasionalisme berkembang di Indonesia melalui perjuangan Parti Nasional Indonesia secara radikal untuk capai maklumat bebaskan Indonesia dari Belanda. Selain itu, pimpinan Soekarno yang menyatukan rakyat. Semasa Kongres Pemuda keluar ikrar Sumpah Pemuda yang menekankan semua rakyat Indonesia adalah sebangsa, sebahasa dan senegara. Akhir sekali, parti berpengaruh seperti Kelab Pelajar Surabaya dalam permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia PPKI yang digabungkan berusaha membentuk perpaduan kebangsaan. Okey, so sekarang ni kita tengok dekat situ untuk soalan perkembangan gerakan nasionalisme berkembang di negara berikut. Okey, yang tu jawapan yang Ami bagi tu betul. Awak boleh ambil pada muka surat 30. Kat situ ada 4 tahap. Pertama daripada perentangan yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini. Yang kedua, kemunculan pertubuhan yang lebih tersusun seperti Muhammadiyah. Yang ketiga, Kongres Pemuda Indonesia pada tahun 1928. Dan yang keempat, pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Okay, dia ada 3 step kat situ, tapi awak kena bagi tahu ada penerangan dia lah, penerangan bagi setiap tahap untuk memenuhi jawapan bagi 4A 1 Roman. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan 4A 2 Roman iaitu Filipina. Tasha. Alia Natasha. Alia Natasha. Cikgu Nurul nak. Silakan Nurul. Mana? Gerakan nasionalisme berkembang di Filipina melalui peranan-peranan tokoh yang berusaha untuk menghapuskan penjajahan orang. Bonifacia menubuhkan kepetipunan untuk memperoleh merdeka melalui revolusi. Aguinaldo pula bekerjasama dengan Amerika Syarikat dan berjaya usir Spanyol. Nasionalis ubah strategi dengan guna saluran diplomasi melalui parti politik sederhana semasa Amerika Syarikat. Hal ini membolehkan Sergio Osmeña Parti Nasionalis dilantik dan anggotai Dewan Perhimpunan Filipina pada tahun 1907. Okey. Sekarang ni kita tengok kalau Filipina tu pada muka surat berapa tadi Nurul? Adawiyah pada muka surat berapa? Okey, 28. Sekarang ni awak tengok kelas. Boleh ambil pada tiga-tiga perenggan dalam nasionalisme di Indonesia tu. Okay, yang pertama adalah kemunculan beberapa tokoh seperti Jose Rizal, Andres Bonifacio dan Emilio Aguinaldo. Yang tahap yang seterusnya adalah
katipunan, sebab dia cetuskan daripada kegagalan gerakan propaganda. Yang ketiga, kerjasama dengan Amerika Syarikat. Ini kita lihat bahawa Filipina ni dijajah oleh dua kuasa. Pertama adalah Sepanyol, yang kedua adalah Amerika Syarikat. Sepanyol dia berjaya singkirkan dengan kerjasama Amerika, tetapi perjuangan tu akhirnya penjajahan tersebut akhirnya berlanjutan apabila Amerika Syarikat pula mengambil alih penjajahan Sepanyol tu dengan menguasai Filipina. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan soalan B. Okay, soalan B Cikgu nak Mira. Mira, soalan B. Terangkan persamaan corak perkembangan nasionalisme di negara Asia Tenggara. Jawapannya, menggunakan media untuk sebarkan tentang nasionalisme kepada rakyat. Okey, menggunakan media untuk menyebarkan idea nasionalisme kepada rakyat. Seterusnya. Contohnya, Vietnam dan Filipina menggunakan akhbar untuk perkembangan nasionalisme. Hal ini bagi meningkatkan kesedaran rakyat. Okey, contohnya seperti tokoh di Filipina menggunakan akhbar untuk menyebarkan idea revolusi kepada rakyat. Okey, seterusnya. Oleh itu, rakyat lebih peka terhadap isu semasa perkembangan nasionalisme. Okey, oleh itu rakyat akan lebih peka terhadap perkembangan isu semasa dan nasionalisme. Terusnya. Kerja cikgu saya buat. Okey, kita tengok. Dia minta persamaan corak perkembangan nasionalisme. Okey, soalan jawapan yang Mira bagi tu boleh. Tetapi pastikan ada 4 ayat lah sebab kat situ ada 4 markah. Okey, tapi kita tengok apa lagi persamaan corak-corak perkembangan. Okey, sekarang kita tengok corak perkembangan bagi pelbagai kawasan. Corak dia boleh jadi persamaan antara satu negara dengan satu negara yang lain ataupun persamaan negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Corak dari segi corak perkembangan nasionalisme. Okey, tapi yang awak kena jelas kat sini, corak yang sama dia terbagi kepada 2 peringkat. Macam Filipina tadi, bila tahap pertama gagal, dia muncul tahap kedua. Lepas tu kita tengok corak untuk penentangan dia pula dipimpin oleh siapa. Kalau golongan yang pertama, corak tahap pertama, biasanya dipimpin oleh golongan berpendidikan barat dan agama seperti Indonesia dengan Tanah Melayu. Tapi pada corak yang kedua, ini pula dipimpin oleh pimpin yang lebih radikal. Okay, lebih radikal maksudnya yang menghendaki satu tindakan yang lebih memberi kesan yang lebih besar dan jangka masa yang singkat. Okay, itu yang radikal. Dan juga kita tengok persamaan yang lain di mana-mana negara yang ada semangat nasionalisme, pada tahap pertama dia menekankan kepentingan kepada hak masyarakat seperti hak pendidikan, hak ekonomi, hak juga hak asasi lah. Tapi pada tahap kedua, dia menekankan kepada kemerdekaan. Okay, itu persamaan. Sebab tu kita tengok, nasionalisme ada 2 tahap je. Tahap pertama nak sedarkan tentang kemunduran rakyat masing-masing. Yang kedua, untuk menekankan tentang perlunya kemerdekaan bagi sesebuah negara. Okay, itu untuk soalan part B. Okay, seterusnya kita pergi kepada 4C. 4C kita tengok soalan ni sama sebenarnya dengan soalan 2D. Apa pengajaran yang harus diambil oleh pimpin asal negara hari ini daripada penjajahan asing rantau ini? Tapi soalan ni dia ambil, dia nak awak nyatakan iktibar yang awak dapat untuk mengelak iktibar yang kita dapat untuk mengelakkan penjajahan daripada berlaku. Okay, apa yang pemimpin boleh buat, apa yang rakyat boleh buat. Salah satu dia adalah sentiasa memimpin dengan, boleh juga kita ambil dengan lebih adil supaya kemajuan rakyat akan lebih terjamin. Okay, kita ambil bertanggungjawab, nilai bertanggungjawab. Pemimpin hendaklah bertanggungjawab terhadap amanah yang telah diberikan supaya perkembangan negara akan lebih terus berlaku. Okay, so kat situ kita tengok dia ada, kita boleh ambil nilai-nilai murni yang berkaitan dengan soalan untuk bentuk sebagai iktibar. Sama juga dengan soalan 2D. Tapi untuk soalan 4C ni, awak boleh bentuk dalam
boleh bagi iktibar saja sebab kata soal kat situ adalah apakah. Tak perlu bagi huraian, tak perlu bagi contoh. Terus bagi iktibar saja. Okay. Seterusnya kita pergi soalan 5. Soalan 5A. Soalan 5A. Putri. Jelaskan maksud nasionalisme. Nasionalisme ialah perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Nasionalisme diartikan sebagai semangat kebangsaan yang menjelaskan sikap dan pendekatan berkaitan dengan perjuangan menentang penjajahan serta pembelaan terhadap bangsa dan negara. Dan itu gerakan untuk mencapai kebebasan politik, ekonomi dan sosial daripada penguasaan orang asing. Okay. So kat situ ambil pada muka surat berapa Putri? 22. Okay, muka surat 22 dekat bahagian atas sekali. Okay, kena ingat keyword dekat situ untuk nasionalisme adalah semangat cinta akan negara. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan B. Okay, soalan B, Cikgu Nairin. Terangkan faktor yang mendorong kemunculan dan perkembangan nasionalisme di negara kita pada abad ke-20. Okay, ini ambil pada muka surat berapa Airin? Saya tak ingat lah cikgu. Okay, jawapan Airin? Peranan agama, contohnya para pelajar yang melanjutkan pelajaran di Mesir terdedah dengan falsafah perjuangan gerakan Islam di Mesir pimpinan Syed Jamal Al-Din Afghani. Okay. Hal ini menyeru umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang sebenar dengan berpandukan Al-Quran dan Hadis. Oleh itu dapat memperbaiki kehidupan masyarakat untuk melepaskan diri daripada penjajahan. Okay, next. Selain itu, penulisan kreatif contohnya digunakan sebagai wadah untuk mengungkap keperitan hidup bangsa yang dijajah serta penderitaan rakyat. Hal ini memberi impak kepada rakyat untuk menaikkan semangat bagi memahami realiti hidup yang dijajah. Oleh itu dapat menyindir penjajah dan mengingatkan anak bangsa akan kepentingan menikmati kebebasan. Okay, lagi? Sekali, sistem pendidikan, contohnya penubuhan madrasah telah meniupkan semangat baharu dalam kalangan pelajar. Hal ini menyebabkan idea kemajuan dan kemodenan kepada masyarakat. Oleh itu, dapat melahirkan golongan yang memimpin rakyat menuntut hak untuk mendapatkan pendidikan. Okey, jawapan yang Erin bagi tu, Erin ambil 3 saja iaitu 3 faktor, peranan agama, tulisan kreatif dan sistem pendidikan. Yang ni awak sebenarnya boleh ambil pada buku teks nanti. Okey, muka surat 34 hingga 35 dia ada 6. 3 yang lain adalah media cetak, kemunculan golongan intelektual dan juga pengaruh luar dan serantau. Okey, so sekarang kita lihat faktor kemunculan gerakan nasionalisme ni macam tadi peranan agama selesai, penulisan kreatif. Penulisan kreatif ni kita kena lihat untuk soalan, nanti kita akan bincang lagi satu soalan yang berkaitan dengan penulisan kreatif iaitu pada soalan 7D. Cuma kita lihat awak kena letakkan situasi, kalau zaman awak ni mungkin ramai yang tak baca novel. Kalau zaman sekarang mungkin awak suka baca artikel-artikel atau cerpen yang jumlah perkataan yang lebih sikit tetapi membawa kepada isu-isu yang remaja seperti awak suka. Tapi dalam konteks soalan ni, dia sebenarnya dia telah memenuhi permintaan manusia, orang pada zaman tu yang gemar untuk dengar ataupun untuk baca cerita-cerita yang luar daripada masalah kehidupan dia. So kat situ orang intelektual ni dia ambil peluang. Dia ambil peluang hasilkan novel ataupun majalah ataupun cerpen yang berkaitan dengan perkara-perkara yang ataupun cerita yang suka dibaca oleh orang tempatan tetapi menyelitkan dengan unsur-unsur berkaitan dengan nasionalisme supaya masyarakat dapat sedar tentang kepentingan untuk membebaskan negara daripada penjajahan. Okay, itu kepentingan penulisan kreatif. Okay, media cetak pula kita lihat di mana kalau zaman dulu sebelum ada penggunaan teknologi mesin cetak ni, dia cari salin nota tu secara manual. So bila secara manual,
penyebaran tu berlaku, penyebaran ilmu berlaku agak perlahan. Tapi bila munculnya teknologi pencetakan menyebabkan buku-buku yang dihasilkan dapat dicetak dengan lebih pantas dan dapat disebarkan kepada kawasan-kawasan yang lain. Okay. Golongan intelektual pula adalah golongan cerdik pandai, tetapi ni fokus kepada golongan yang sambung belajar daripada luar, iaitu daripada Timur Tengah dan juga daripada Barat. Pengaruh luar dan serantau, kita lihat apa yang berlaku di negara-negara lain yang memberi kesan kepada negara dia berkaitan dengan penjajahan, itu dijadikan sebagai sumber inspirasi bagi gerakan nasionalisme di negara kita. Okay. Seterusnya kita pergi kepada soalan 5C. Okay, soalan 5C. Ain? Sekejap cikgu. Okay. Perkembangan nasionalisme di negara kita membuktikan peranan golongan intelektual dalam memajukan sesuatu bangsa, seperti perkembangan sistem pendidikan telah melahirkan golongan intelektual Melayu yang terdedah kepada pelbagai idea dan salah satunya ialah nasionalisme. Okay, next. Hal ini telah mendorong mereka untuk turut sama berjuang dalam memperbaiki kemunduran orang Melayu. Terdapat 3 golongan intelektual yang memainkan peranan penting dalam membangkitkan nasionalisme Melayu. Antaranya golongan intelektual berpendidikan Timur Tengah. Peranan nasional kaum muda adalah melalui majalah Al-Imam. Kaum muda juga telah menubuhkan beberapa madrasah untuk menebarkan idea mereka dengan lebih liberal dengan memasukkan bahasa Inggeris dan mata pelajaran moden, dan idea mereka telah mendapat tentangan daripada kaum tua. Pada pertengahan abad ke-20, perjuangan golongan ini semakin pudar walaupun mereka masih berjuang dan berperanan, tetapi tidak lagi begitu penting. Okay. Perjuangan nasionalisme telah diambil alih oleh golongan intelektual berpendidikan yang Melayu dan Inggeris. Okay, ada lagi Ain? Tak ada. Okay. Kita tengok soalan diminta kepentingan peranan golongan intelektual dalam memajukan sesuatu bangsa. So sekarang sebenarnya soalan diminta langkah-langkah ataupun sumbangan yang boleh diberikan oleh golongan intelektual. Okay, so sekarang kita lihat apa yang golongan intelektual ni buat. Sebarang tindakan yang golongan intelektual ni buat, awak boleh letakkan untuk jawapan pada 5C. Contohnya kita tengok pada muka surat 36 dan 37. Okay, 36 dan 37 tu awak boleh nampak apa yang golongan intelektual ni buat. Okay, selain yang Ain cakap tadi, menubuhkan madrasah, menuntut hak-hak orang Melayu dijaga, awak boleh masukkan dekat situ seperti macam contoh yang Ain sebut tadi, penubuhan madrasah. Okey, kat situ menubuhkan madrasah untuk meningkatkan tahap pendidikan masyarakat tempatan. So kat situ menubuhkan madrasah satu, meningkatkan tahap pendidikan tu adalah huraian dia. Okey, contoh kita bagilah madrasah Al-Atas di Johor Bahru, madrasah Al-Kahiriah Al-Simiah di Pokok Sena, dan Mahat Al-Ihya Al-Sharif dekat Gunung Semanggul, Perak. Okay, itu satu perenggan. Dan yang kedua, kita lihat golongan-golongan intelektual ni juga boleh kita ambil pada muka surat 37, intelektual berpendidikan Inggeris, di mana diorang menuntut British memperbaiki taraf hidup Melayu. Membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada orang Melayu dalam jabatan, menyalurkan idea dan tuntutan dengan cara berbaik dengan British serta menggunakan akhbar. So kat situ ada 4 poin sebenarnya. Okay, cara berbaik dengan British, lepas tu menggunakan akhbar untuk menyuarakan pandangan berkaitan dengan sesuatu isu berkaitan dengan masyarakat. So kat situ ada satu poin yang lain. Intelektual berpendidikan Melayu juga boleh awak ambil sebab awak tengok pada poin yang kedua, kewujudan pejabat karang mengarang dengan ketua berterjemahnya adalah Zakbar telah berjaya menghasilkan buku berkualiti. Okay, kat situ kita boleh ambil sebagai langkah-langkah ataupun kepentingan golongan intelektual dalam memajukan sesuatu bangsa. Okay, untuk sebagai jawapan bagi soalan 5C. Seterusnya kita pergi kepada soalan 6A.
Okay, soalan 6A. Syafiq? Gambar 1 dan gambar 2 menunjukkan dua buah institusi pendidikan di negara kita. A. Namakan dua tokoh intelektual yang dilahirkan daripada institusi pendidikan tersebut. Satu nama Raja Chulan Raja Abdullah. 2. Harun Aminur Rashid. Okey, yang pertama Raja Chulan Raja Abdullah. Yang kedua Harun Aminur Rashid. Okey, tapi kita tengok soalan tu minta adalah tokoh intelektual yang dilahirkan. Okey, yang Syafiq bagi pertama tu betul, Raja Chulan Raja Abdullah. Boleh ambil pada muka surat 37, Mahmud Mat, Muhammad Yunus Abdullah dan Raja Uda Raja Muhammad. Tetapi jawapan yang kedua tu salah sebab Harun Aminur Rashid tu bukanlah tokoh yang dilahirkan, tetapi dia yang meniupkan kesedaran. So kat sini dalam kata lain, Harun Aminur Rashid ni orang yang melahirkan tokoh. Siapa tokoh yang dilahirkan dalam SATC macam Buyung Adil dan juga Abdul Hadi Hassan. Okay, sedikit maklumat, kalau siapa yang biasa tengok cerita P.Ramlee, awak akan tengok bahagian belakang sekali orang-orang yang memberi sumbangan yang besar dalam filem-filem lama tersebut, filem P.Ramlee ni. Awak akan jumpa nanti penulis skrip, salah seorang penulis skrip dalam cerita P.Ramlee ni namanya Buyung Adil. Buyung Adil adalah individu yang menghasilkan karya berkaitan dengan sejarah tempatan, mengikut negeri, memberi sumbangan yang sangat besar kepada negara. Dan juga bila dia menulis skrip bagi cerita P.Ramlee, sebenarnya dia telah memasukkan beberapa unsur-unsur berkaitan dengan masyarakat. Sebab tu awak tengok bila dalam cerita P.Ramlee sebenarnya, contohnya kalau kita tengok cerita berkaitan dengan P.Ramlee ni, ada satu cerita berkaitan dengan Bujang Lapuk, tak silap cikgu. Dia menunjukkan satu masalah sosial yang berlaku di kalangan orang Melayu, di mana bila dia buat kenduri perkahwinan, dia buat kenduri secara besar-besaran. Okay, itu sebenarnya antara cerita-cerita yang menerima kesan daripada golongan-golongan intelektual yang menyebarkan idea melalui filem-filem yang wujud pada waktu tersebut. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan B. Soalan B. Okay, soalan B. Syugan. Jelaskan peranan kedua-dua institusi tersebut dalam perkembangan nasional di negara kita. Antaranya melatih anak bangsawan. Contohnya Muhammad Mat diserahkan dalam pentadbiran kerajaan British. Hal ini bagi menyuarakan hak mendapat pendidikan bagi orang Melayu. Okay. Oleh itu dapat memperbaiki taraf hidup orang Melayu. Okay. Itu MCKK. Ada lagi Syugan? Tak ada. Okay, kita boleh ambil juga daripada SITC tu. SITC kita boleh ambil peranan institusi dalam perkembangan nasionalisme pada poin pertama, meniupkan kesedaran dalam kalangan pelajar sehingga lahir ramai tokoh penulis dan nasionalis. Yang kedua, menghasilkan buku berkualiti. Di samping menjadi pemangkin, mengasah bakat pelajar dalam usaha membangkitkan semangat nasionalisme. Poin yang keempat, kurikulum SATC yang menitik beratkan mata pelajaran sejarah dan pendedahan keagungan empayar Melayu di alam Melayu membangkitkan kesedaran kepada penuntutnya. Itu boleh diletakkan sebagai tambahan fakta. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan 6C. Okay, 6C. Adawiyah? Bagaimanakah kerajaan kita boleh mengembleng keupayaan golongan intelektual bagi kemajuan negara ini? Berikan sedangan anda. Antaranya mewujudkan badan penasihat kepada pemerintah yang terdiri daripada golongan cerdik pandai. Tujuannya untuk bersama. Sekejap Adawiyah. Pertama, mewujudkan badan penasihat kepada pentadbiran negara. Yang kedua,
mewujudkan satu badan penasihat kepada pemerintah yang terdiri daripada golongan-golongan ulang ni. Okay, itu yang pertama tadilah. Mm-mm. Yang kedua, Saya bantu contoh cikgu Sibet. okay. Huraian. Huraian dia, contohnya Kementerian Pendidikan Malaysia berperanan penting dalam mengeluarkan maklumat baru berkenaan pendidikan. Okay, Kesan- berperanan mengeluarkan maklumat baru berkaitan dengan pendidikan. Contohnya, Kesannya, ilmu tetap disebarkan dalam tempoh masa yang panjang. okay, penyebaran ilmu dapat dikekalkan pada satu tempoh masa yang panjang. Okey, satu kita tengok kalau contoh golongan intelektual ni boleh menyumbangkan sumbangan, memberi sumbangan kepada negara, kita tengok peranan Dewan Negara. Dewan Negara dianggotai oleh senator-senator yang dilantik di kalangan pakar-pakar dalam pelbagai bidang di dalam negara. So kerajaan yang memerintah akan lantik beberapa individu yang memberi jasa besar atau mempunyai kepakaran untuk menganggotai Dewan Negara supaya diorang ni akan terlibat dalam penentuan pentadbiran kerajaan dan pentadbiran negara lah. So kat situ, itu salah satu contoh macam mana negara boleh gunakan kepakaran celik pandai. Okay, itu untuk soalan 6. Kelas kita hold sekejap, cikgu nak cuba telefon pelajar-pelajar yang masih lagi belum bangun. Kita try dulu dengan Faris. Call Fitri cikgu. Fitri Ha. Tak boleh langsung. Apa lagi? Zat Ha. Okay, kita call ke bar.
Nabila ke? Ha? Nabila. 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 Nabila Denan. Nabila mana? Bawah. Pak Ika. Terus tak boleh angkat. Call Pak Is cikgu. Kita try call Pak Is Daniel. Pak Izzuddin sekali. Baik, mesti sedap itu. Alhamdulillah, aku masuk. Assalamualaikum Adia. Adia, ni cikgu mana? Kita nak masuk kelas cikgu Adia. Bukan, kelas cikgu pagi, 8 pagi. Sekarang pukul 9. Masuk sekarang Okey. Siapa lagi kelas? Pak Izzuddin. Siapa lagi, Bik? Pak Izzuddin. Pak Izzuddin
Chat, mana yang lain ni Chat? Chat? Ya, cikgu. Mana yang lain kelas kau ni? Seorang ni? Tahu cikgu. Takkan tidur lagi, Syed. Budak kau 29. Cakap tu takut tertidur. Bagi rumah jiran kau siap kejut atas bukit tu. Tak angkat-angkat. Baik. Kaldun yang masuk, ayah dia masuk hospital tu siapa? Pak Ika kau ni? Kalau Umi cikgu, kalau Umi. Umi yang masuk hospital. Ayah dia masuk hospital eh? Ya agak, ya. Kelas Mirul mana? Ada nampak tak kat Palung? Kelas, ada nampak Mirul tak? Tak. Tak nampak. Tak nampak langsung? Ha. Dia ada menari ke kat mana-mana ke? Tak ada? Ada. Acat? Mesti dia pergi kebun cikgu. Ha? Dia dah berapa hari tak masuk kelas. Dia memang susah nak masuk kelas. Kalau kelas aku rasa daripada awal cuti dia tak masuk-masuk ni. Lagi risau dia kita tak hilang ke apa kan? Ada je, saudara saya hantar kerja ada je rumah. Oh, kalau dia tak ada kita kena buat lah solat jenazah ramai-ramai. Gegar. Sorry? Gegar rumah dia. Gegar boleh, tak nampak lah. Pastikan dia tak ada COVID lah. Okay, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Di samping kita doa kawan-kawan kita yang terkorban di katil masing-masing tu supaya bangun dan dapat join kelas. Okay, kita pergi soalan yang soalan nombor 7. Okay, soalan nombor 7, cikgu bagi peluang kepada Azwar Nabila untuk bacakan jawapan untuk soalan nombor 7. Azwar? Apa cikgu? Soalan 7A. 7. Namakan dua akhbar tempatan di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah yang membangkitkan isu nasionalisme sebelum Perang Dunia Kedua. Ya, jawapan dia.
Azwar? Jawapannya putusan Melayu dengan warta Melaya. Okey, tulisan Melayu dengan warta Melaya. Okey, ada lain? Ini Boleh ambil buat pada buku dua. surat apa? Azwar? Buku surat 38 kot. Okay, buku surat 38 dekat situ ada tulisan Melayu, lembaga Melayu, warta Melaya, warta jenaka, Fajar Sarawak, Majlis, majalah Guru, di Melayu Mail, di Melaya Tribun, Fajar Sarawak, kalau Sabah, dia tidak ada secara rasmi, dia hanya penyebaran secara artikel. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan B. Soalan B, Cikgu nak tadi Nabiha kan? Okey, Nabila. Untuk soalan 7B. Jelaskan isu yang dimuatkan dalam akhbar tempatan. Okay. Buku surat mana Azwar? 38. Ada 38. Jadi jawapan dia? Isu yang dimuatkan dalam akhbar tempatan ialah isu hak dan masa depan bangsa. Hak dan masa depan bangsa. Jadi Itu saya buat. okey. So sekarang ni tengok betul. Ini pada awal ayat buku surat 38 akhbar dan majalah kita lihat mengetengahkan isu hak dan masa depan bangsa, polemik kaum muda dengan kaum tua ataupun kita panggil persengketaan dan seterusnya isu pentadbiran, ekonomi dan sosial. Itu isu-isu yang dimuatkan dalam akhbar tempatan. Okay, kita pergi soalan 7C. Alia, 7C Alia. Alia. Alia Natasha ada tak? Alia Natasha. Kalau tak ada, saya kalau tak ada. Ya. Okay, silakan dulu. Jelaskan kandungan akhbar China dan India pada masa tersebut. Kandungan akhbar China pada masa tersebut ialah untuk mengekalkan identiti, memperjuangkan nasib wanita dan menyemai perasaan cinta akan negara. Kandungan akhbar India pula ialah untuk memperjuangkan kepentingan politik dan sosial masyarakat India di negara ini. Okey. Kita tengok mengekalkan identiti. Kalau untuk akhbar China memperjuangkan nasib wanita dan menyemai perasaan cinta akan negara China. Kalau India pula kita lihat ada beberapa itu juga memperjuangkan kepentingan politik dan sosial masyarakat India di negara ini dan juga memuatkan pemikiran dan kepentingan perpaduan bagi masyarakat kelas menengah India di negara ini. Okay, kelas yang ini untuk bagi awak faham kenapa difokuskan kelas menengah. Ingat, dalam struktur masyarakat dia ada atasan, menengah dengan rendah. Kenapa difokuskan kepada kelas menengah? Sebab kelas kebanyakan masyarakat India yang datang ni dia ada dua, golongan atasan dan juga golongan menengah. Golongan atasan yang biasanya dia bekerja sebagai doktor ataupun menjawat dalam fungsi di kawasan bandar pada masa tersebut di Tanah Melayu. Menengah pula, kebanyakan mereka ni bekerja sebagai penerai getah. Semasa dia datang daripada selatan India, berlaku satu konflik di mana dia terbawa-bawa dengan situasi India di mana India ni terpisah dengan kasta, termasuk juga dengan queen. Bila golongan atasan buat kuil di bandar-bandar besar, dia larang masyarakat India yang daripada India Selatan India ni, terutama daripada kasta rendah untuk masuk
kuil yang sama dengan mereka. So kat sini meletakkan konflik antara golongan atasan India di tanah Melayu dan golongan bawahan, golongan menengah India di tanah Melayu. So menyebabkan konflik di mana golongan menengah India ni telah boikot untuk datang ke kuil yang dikelola atau ditubuhkan oleh masyarakat atasan India di tanah Melayu. Okay, sebab tu dekat sini awak nampak dia cakap apa the Indian dan the Indian pioneer ni menguatkan pemikiran di kepentingan perpaduan bagi masyarakat kelas menengah untuk menjaga kebatikan mereka lah. Okay. Seterusnya kita pergi kepada soalan D. Okay, soalan D. Alia Iriana yang Alia. Sekejap. Faris. Ya, cikgu. Okay, cikgu nak Faris ada dulu jawab soalan B. Morning, Alia Faris. soalan Fatih. Faris. Saya jawab 7D cikgu 7D. Okay. Mengapa berikut adalah hasil karya kreatif? Mengapakah nasionalis menggunakan penulisan kreatif sebagai saluran menyebabkan idea nasionalisme? Jawapan saya, nasionalis menggunakan penulisan kreatif sebagai saluran menyebarkan idea nasionalisme ialah sebagai bahan utama. Selain itu, membangkitkan semangat kebangsaan. Seterusnya, merupakan media yang rapat dalam kalangan rakyat. Akhir sekali, dapat disalurkan kepada semua lapisan masyarakat. Okay. Soalan untuk 7D ni, dia minta apa kelebihan yang ada pada penulisan kreatif yang menyebabkan golongan nasionalis memilih penulisan kreatif untuk sebarkan idea. Okay, yang pertama, seperti yang Faris cakap tadi, dia menyebarkan merupakan bahan utama. Yang kedua, penulisan kreatif juga mewujudkan jalan cerita yang menarik perhatian orang tempatan untuk membaca dia. Bila menarik tempatan, dia boleh menyebarkan idea dengan mudah. Yang ketiga, kita lihat penulisan kreatif juga dekat dengan situasi masyarakat. Dekat dengan situasi masyarakat tu, kalau kita tengok, dia ambil cerita-cerita yang klasik supaya orang tempatan yang pada masa tu tahap pendidikan dia masih rendah dapat memahami apa yang cuba disampaikan dalam penulisan kreatif. Okay, yang keempat tadi apa Faris? Okay, cikgu. Yang keempat tadi? Yang keempat, dapat disalurkan kepada semua lapisan masyarakat. Okay, dapat disalurkan kepada semua lapisan masyarakat. Itulah macam tadi cikgu cakap, bila cerita tradisional, dia gunakan cerita tradisional untuk menyalurkan idea supaya setiap lapisan masyarakat tempatan ni dapat memahami cerita tersebut daripada golongan atasan sampai ke golongan bawahan. Okay. Dan boleh juga awak letak golongan kepentingan kenapa dipilih penulisan kreatif ini, memberi satu mesej yang mudah kepada orang tempatan berkaitan dengan nasionalisme. Okay. Kadang-kadang soalan dicakap, kalau soalan daripada SPM lepas, dikaitkan kenapa golongan nasionalis menggunakan media cetak sebagai bahan untuk menyebarkan idea. Yang tu awak kena faham apa kelebihan media cetak. Pertama, mudah untuk didapati. Kemudiannya, penyebaran idea yang lebih pantas. Dan yang ketiga, dapat diperoleh dengan harga yang lebih murah. Okay, itu salah satu kelebihan kenapa nasionalis gunakan penulisan kreatif dan juga bahan cetak. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan 8A, Alia. Lapan A. Dah cikgu.
Perjuangan melalui persatuan telah membawa kepada perkembangan nasionalisme yang lebih tersusun dan berorganisasi. Jelaskan perkembangan Persatuan Melayu dalam perjuangan nasionalisme di Tanah Melayu, Sarawak dan sebelum Perang Dunia Kedua. Okey, 8. Antara perkembangan Persatuan Melayu dalam perjuangan nasionalisme di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah sebelum Perang Dunia Kedua ialah pada tahun 1934 hingga 1939 Persatuan PENA PASPAM Giat mengadakan perhimpunan tahunan seluruh Tanah Melayu. Usaha penyatukan pergerakan orang Melayu melalui Kongres berjaya menghimpunkan wakil Persatuan Melayu dan Brunei, Labuan dan Sarawak untuk mengutarakan isu kebangsaan di Sarawak. Muhammad Rakul Yusuf, pengasas PASPAM Cawangan Kuching dan mempunyai hubungan baik dengan KMS. Beliau bersama Johari Anong mengasaskan Persatuan Melayu Sarawak PMS 1939. Akhirnya di Sabah ramai tokoh Bumiputera sedar tentang pentadbiran di Sabah kesedaran berpersatuan wujud akhir 1939. Penubuhan cawangan PASPAM di Jesselton, Kota Kinabalu, Tawau dan Labuan 1939 meningkatkan kesedaran sosial di dalam kalangan ahli. Kebanyakan ahli PASPAM di Sabah terdiri daripada dalam kalangan kebanyakan ahli PASPAM terdiri daripada guru sekolah Melayu, pengawal rendah kerajaan dan pencoba seperti Muhammad Yaakob, Muhammad Samsudin, Osman dan Zakaria Gun. Okay. Sekarang ni kita tengok untuk soalan ni dia minta perkembangan Persatuan Melayu dalam perjuangan nasionalisme di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah sebelum Perang Dunia Kedua. Okay, untuk soalan ni bila dia minta dia khususkan kat situ Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah, maksudnya jawapan awak kena bagi daripada 3 tempat. Bagi satu contoh yang berada di Tanah Melayu, satu contoh dekat Sarawak, satu contoh di Sabah untuk membentuk sebagai jawapan untuk menjawab soalan dapat ni. Kalau dalam exam, kalau awak ingat, ambil jawapan ni. Soalan ni untuk sebagai pilihan awak untuk soalan esei. Tapi kalau tak ingat, cikgu tak syorkan awak ambil soalan-soalan yang melibatkan fakta yang awak tak kuasai. Okay, so sekarang soalan ni sebenarnya dia kalau dalam skema jawapan dalam penandaan biasanya dia akan ada pembahagian markah. 2 markah biasanya 3 markah untuk Tanah Melayu, 3 markah untuk Sarawak dan 2 markah untuk Sabah. So kat situ memerlukan awak menjawab menjawab meliputi ketiga kawasan. Dia tak boleh fokus pada satu kawasan saja. So sekarang soalan dia minta Persatuan Melayu, so awak kena bagi contoh bagi setiap kawasan yang dinyatakan pada soalan. Okay, soalan B, kita pergi soalan B, right? Bagaimanakah perkembangan kegiatan persatuan dalam kalangan masyarakat Cina dan India di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua? Nah, ni muka surat 41. Okay, muka surat 41. Perkembangan kegiatan persatuan dalam kalangan masyarakat Cina di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua bermula dengan pemimpin revolusi Cina, Dr. Sun Yat-sen, berusaha menjalinkan hubungan dengan pemimpin Cina di negara kita dengan melawan NNMB sebanyak 4 kali. Hal ini
bagi mendapatkan sokongan menentang kerajaan Manchuria di China. Seterusnya, Tan Jiak Kim menubuhkan Persatuan Orang Cina Peranakan British SCBI di negeri-negeri Selat. Persatuan ini menggalakkan pelajaran tinggi dan teknikal dalam kalangan masyarakat Cina. Selain itu, dalam kalangan rakyat India pula ialah penubuhan Persatuan India Taiping dan Persatuan India Pulau Pinang pada tahun 1927. Persidangan India Semalaya diadakan di Kuala Lumpur dan diikuti negara lain. Persidangan ini bertujuan membincangkan isu berkaitan dengan masyarakat India. G.V. Taver pula menubuhkan Malayan Indian Association MIA khusus bagi golongan India yang dilahirkan di tanah Melayu. Baik. Ada lagi lah. Dah. Okay, yang itu awak boleh tambah juga pada Central India Association of Malaya di bawah pimpinan Dr. A.N. Hussein dan juga pada kotak yang terakhir tu awak boleh masukkan peranan Kunwara sebagai antara tempat penting bagi masyarakat Singh mengembangkan kesedaran politik anti-British. Lepas tu Khalsa Dewan Malaya ditubuhkan di Taiping. Khalsa ni macam rumah ibadat bagi kaum Singh dan menjadi persatuan berpengaruh untuk menjaga kepentingan masyarakat Singh. Itu untuk menjawab soalan-soalan berkaitan dengan Ikatan Persatuan. Ingat soalan ni ada persamaan dengan soalan ni ada persamaan dengan soalan yang ada pada nombor nombor 9. Kita lihat di mana tengok dia ada persatuan, dia ada perbezaan persatuan untuk nasionalisme ataupun persatuan untuk sosial. So kat sini kena lihat kalau soalan tu minta persatuan maksudnya secara umum. Kalau sosial ataupun secara politik kena bagi persatuan-persatuan yang khusus kepada soalan yang ditanya. Contohnya kalau dia minta nasionalisme lah yang kena awak senaraikan. Seterusnya kita pergi kepada soalan 8C. 8C 9 soalan 8C. Saya dah cikgu. Okey, silakan. Apakah kebaikan pelajar menyertai kegiatan persatuan pada peringkat sekolah? Antara kebaikan pelajar menyertai kegiatan persatuan pada peringkat sekolah ialah dapat meningkatkan daya kepimpinan. Selain itu, dapat memupuk semangat perpaduan dan kerjasama antara pelajar. Semangat perpaduan dan kerjasama. Dapat memanfaatkan masa lapang dengan bijak. Tambahan pula dapat menambah ilmu pengetahuan dalam diri pelajar. Dapat menambahkan ilmu pengetahuan dalam diri pelajar. Next. Dan dapat melatih diri pelajar untuk menjadi pemimpin. Kita dah ulang balik jawapan yang pertama. Justru itu dapat mengeratkan hubungan silaturahim antar pelajar. Hubungan silaturahim ulang tadi yang perpaduan. Di samping itu dapat membentuk disiplin diri dalam diri pelajar. Dia membentuk disiplin. Okay, sebenarnya bila soalan ni dia cakap kebaikan pelajar menyertai kegiatan berpersatuan. Okay, perkara pertama yang awak rasa awak biasa miss adalah kita dapat kenalan antara satu sama lain. Okay, dia berbeza dengan silaturahim tadi. Silaturahim tu merapatkan hubungan. Tapi yang ni point ni berkenal-kenalan. Dia berkenalan antara satu sama lain. Itu nampak macam simple tapi sebenarnya itu diterima sebagai jawapan sebab dia cakap apakah kebaikan pelajar menyertai kegiatan berpersatuan. Okay. Terus sekarang ni untuk soalan tadi apakah sebab tu lagi tadi menempati kehendak soalan lah sebab dia tak perlu huraian. Dia hanya bagi tahu, dia nak awak bagi tahu kebaikan. Okay. Alright, seterusnya kita pergi kepada soalan 9A. Ya, 9A Mira.
Mira, Amira Aisyah soalan 9A. Perkembangan nasionalisme memberikan pelbagai kesan masyarakat tentang ditanam mana cikgu dengar tak cikgu? Dia macam hilang sikit. Mira ambil soalan muka surat apa? Mira ambil pada muka surat apa? Cikgu, line dia delay. Okay. Putri, tolong untuk soalan 9A. Kesan perkembangan masyarakat Melayu tanah Melayu telah diberikan oleh Ketua, Majalah dan Persatuan memiliki kesempatan untuk belajar di masyarakat dan sekolah Melayu. Hal ini mendorong mereka menulis dan menulis majalah sendiri, iaitu kepasan ICT meningkat daripada 58% dari 140 orang pada 19. Mereka berkhidmat sebagai guru dan staf pendidikan. Hal ini menyebabkan lebih dari guru wanita untuk menyembahkan nasionalisme. Sekali pada tahun 1930, guru wanita di Pulau Batu menerbitkan majalah Pulau Melayu untuk memuatkan berita kemajuan dan perkembangan wanita. Majalah ini tersebar tanah Melayu dan Indonesia. Dan kerap mengingatkan wanita untuk mengangkat masyarakat wanita. Jadi soalan untuk soalan 9A ini awak boleh ambil pada muka surat 42. Kita lihat pada politik tu dia cakap soalan kesan perkembangan nasionalisme terhadap masyarakat Melayu di tanah Melayu. Okay, soalan dia adalah jawapan dia kita boleh ambil pada poin yang kedua. Poin yang pertama dan poin yang kedua. Poin yang pertama tu kita boleh lihat bertambah bilangan orang Melayu dalam wilayah civil service bertambah daripada 1 orang pada 1930 kepada 1 orang pada 1977. Lepas tu yang kedua, poin yang kedua kita boleh ambil daripada mendorong orang Melayu lebih peka tentang masa depan mereka. Lepas tu yang ketiga, orang Melayu mula menyuarakan kepentingan persatuan bagi membincangkan soal politik sehingga terbentuknya persatuan tingkat negeri. Okay, yang ketiga, lepas tu kita juga boleh masukkan daripada pada ekonomi. Ekonomi kita lihat membangkitkan semangat berniaga dalam kalangan masyarakat Melayu. Lepas tu pertubuhan kebajikan bernama Jamiah Al-Khairiyah di Singapura membangkitkan semangat berniaga dan benda serencana informasi terhadap kepentingan kemajuan. Jadi itu kita boleh masukkan untuk A dan juga satu lagi kita boleh masukkan juga menekankan pendidikan kepada tingkat rendah kepada tempatan. Kita boleh ambil pada poin daripada ayat yang dia cakap Zafar sebagai tokoh nasionalis kerap membangkitkan isu ini semasa mengajar di MBC, menyedarkan guru pelatih akan pentingnya pendidikan tinggi dan kurikulum bahasa Inggeris. Okay, itu untuk jawapan pada 9A. Dan seterusnya kita pergi kepada soalan 9B. Soalan 9B. Syafiq. Sekejap cikgu. Baca fakta je. Fakta 9B. Fakta pertama, memberi perhatian terhadap pendidikan masyarakat Cina. Memberi perhatian terhadap pendidikan masyarakat Cina. Kedua, masyarakat India dapat menjaga kebajikan mereka. Dan masyarakat India mementingkan menjaga kebajikan mereka lebih menimbangkan penglibatan masyarakat Cina dalam jawatan kuasa kerajaan.
Ya. Sekarang ni kita lihat. Bagi Syafiq. Saya bagi 3 je. Yang ketiga tu menimbangkan perlibatan masyarakat Cina. Sekarang ni kita tengok untuk soalan 9B, dia cakap bagaimana masyarakat bukan Melayu memberi reaksi terhadap perkembangan nasionalisme negara di negara ini. So sekarang soalan diminta langkah-langkah. So kat sini kita lihat yang pertama, kita boleh ambil pada poin yang kedua pada surat 42, aspek politik. Mendorong dorongan revolusi memberi perhatian terhadap pendidikan masyarakat Cina di negara kita. Poin pertama, kelak bacaan pasukan drama ditubuhkan agar masyarakat di sini dapat membaca berita dari Cina. Yang kedua, yang ketiga, semula satu-satu banyak sekolah Cina didirikan di Tanah Melayu dengan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Yang keempat, disentuh kepada India pula. India berusaha untuk membentuk identiti sendiri dan semakin mementingkan perpaduan serta mula melihat perkembangan politik di Tanah Melayu. Itu yang boleh kita masukkan bagi soalan 9. Seterusnya kita pergi kepada 9C. 9C, Syugan. Syugan. Ni. Kita nak Selepas Perang Dunia Kedua, jadakan nasionalisme negara kita membawa kecaman antara orang Melayu dan bukan Melayu atas dasar mendapatkan kemerdekaan. Apakah kepentingan kerjasama tersebut? Antaranya untuk meningkatkan semangat perpaduan, dan itu untuk memajukan negara. Seterusnya dapat mewujudkan negara yang aman. Syugan bagi fakta je ke ataupun fakta lain je tu? Fakta je ke. Okay. Kita pergi pertama balik tadi. Mewujudkan perpaduan. Betul? Yang kedua? Memajukan negara. Memajukan negara. Okey, memajukan negara tak boleh sebab soalan tengok soalan. Dia cakap untuk dasar mendapatkan kemerdekaan. So kat sini, kita kena cakap apakah kepentingan semangat kerjasama antara orang bukan Melayu dengan Melayu semasa nak dapatkan kemerdekaan. Sebab itu kita terima yang memajukan negara. Okay, yang ketiga, mewujudkan negara yang aman. Mewujudkan negara yang aman tak boleh, tetapi mewujudkan keamanan bagi rakyat. Bagi rakyat. Okay, boleh. Next. Mewujudkan sikap patriotik cintakan negara. Okay, mewujudkan sikap patriotik cintakan negara. Mengekalkan ekonomi negara. Mengukuhkan ekonomi negara. Ekonomi negara tak boleh sebab itu konteks dia kita dah merdeka. Meningkatkan ekonomi masyarakat tempatan. Kalau meningkatkan taraf hidup masyarakat ya? Boleh. Akhir sekali meningkatkan imej negara. Imej negara, jawapan tu kalau kita buat negara kini. Okay, boleh. Sebab kalau sebab dia cakap mendapatkan kemerdekaan, kalau kita meningkatkan imej negara pada masa tu, maksudnya imej negara yang dijajah oleh British lah. Sebab kita terima sebagai jawapan. So kat sini kita tengok salah satu jawapan yang sesuai. Apakah kepentingan semangat kerjasama nasionalisme? Contohnya kita boleh cakap mempercepatkan kemerdekaan. Okay, sebab British dia bagi syarat kalau nak merdeka awal kena tunjukkan perpaduan. Lepas tu meningkatkan taraf yang tadi, meningkatkan taraf hidup, meningkatkan taraf ekonomi, taraf pendidikan, lepas tu merapatkan jurang antara kaum, jurang pendapatan antara kaum. Ya, itu yang kita jawapan yang sesuai untuk jawab soalan simulasi. Dia khusus spesifik, hebat tertutup. Okay, kita pergi soalan yang objektif. Okay, soalan objektif, Erin, kamu? Apakah konsep X tersebut? Konsep X menzahirkan suatu bangsa yang lebih tegap, kuat, boleh berdiri di atas tapak kaki sendiri dan mengambil tempat kita yang sebenar di sisi bangsa-bangsa yang lain yang tegap dan bersatu. Apakah konsep X tersebut? C. Nasionalisme. Yes, C. Nasionalisme. Jadi nanti masuk sekularisme. Apa cikgu? Jadi
Sekularisme. Nasionalisme. Sekularisme. Sekularisme. Sekejap. Kerajaan atau apa yang dapat memberi hak untuk menjadi bebas dari peraturan ajaran agama dan kebebasan daripada agama. Ataupun dalam kata lain, pengasingan agama dalam mengasingkan agama dalam aspek kehidupan. Okay, itu maksud sekularisme. Okay, soalan yang kedua, Raihan. Apakah maksud nasionalisme dalam konteks orang Melayu sebelum merdeka? A. Mendapatkan kembali keunggulan dalam negeri sendiri. Okay, jawapan dia A. Mendapatkan kembali keunggulan dalam negeri sendiri. Okay, soalan yang ketiga, Imran, soalan ketiga. Imran. Halo, soalan ketiga dong. Soalan 3, sekejap. Buku berikut ditulis oleh John Locke. Two Treatises of Government. Apakah perkara yang ditegaskan dalam buku tersebut? B. Prinsip raja berperlembagaan. Okay, B. Prinsip raja berperlembagaan. Okay, seterusnya soalan yang keempat, Ain. Saya yang cikgu. Gambar menunjukkan Thomas Jefferson, ahli falsafah Amerika. Apakah sumbangan tokoh tersebut kepada Amerika? D. Menulis pengisytiharan kemerdekaan Amerika. Okay, jawapan dia Dadu. Menulis pengisytiharan kemerdekaan Amerika. Okay, soalan 5. Soalan 5. Arsyad. Cikgu. Mengapakah golongan revolusi mengumpulkan penjara Bastille? D. Mengakhiri pemerintahan beraja. Mengakhiri pemerintahan beraja ni bila dia buat revolusi Perancis yang di mana dia menjatuhkan hukuman mati kepada golongan diraja di Perancis. Tapi kalau B tu pertempuran ke atas penjara Bastille, jawapan dia adalah A. Membebaskan tahanan politik. Yang 6 Cikgu nak Azwar Nabila. Azwar. Apakah gerakan nasional cikgu? Ya. Mengapakah gerakan nasionalisme Cina menentang pemerintahan dinasti Manchu? Jawapannya? B. Pemerintahan luar. Okay, jawapannya pemerintahan luar bola. Okey, Alia Irana. Soalan 7. Soalan berapa cikgu? Soalan nombor 7. Nasionalisme di Jepun berasaskan kepada semangat Bushido. Apakah asas semangat tersebut? B. Sanggup menanggung risiko.
Okey, untuk soalan 7 tadi, jawapan dia adalah bola sanggup menanggung risiko. Dan seterusnya kita pergi kepada soalan 8. Soalan 8, Adawiyah. 8. 8. Tokoh berikut mulakan gerakan pemulihan Islam. Syed Jamal Al-Din Al-Afghani. Apakah seruan tokoh tersebut kepada umat Islam? D. Menyatukan persaudaraan umat Islam. Okay, jawapan kat situ, apakah seruan tokoh tersebut kepada umat Islam adalah jawapan dia berpegang kepada ajaran Islam yang sebenar. Okay. Seterusnya kita pergi kepada soalan 9. Soalan 9, Alif. Raja menunjukkan gerakan yang mempengaruhi kebangkitan Tok Janggut. Apakah gerakan X tersebut? C. Gerakan PAN Islam. Okay, jawapan dia C, gerakan PAN Islamisme. Okay, 10. Imran. Imran. Pasangan yang manakah mempunyai padanan yang betul? C. Nasionalisme di Vietnam dipelopori oleh golongan Mandarin. Ho Chi Minh mengisytiharkan kemerdekaan Republik Demokratik Vietnam di Hanoi. Okay, sekarang ni kita tengok pasangan yang manakah mempunyai padanan yang betul. Betul lah, sebab nasionalisme di Vietnam dipelopori oleh golongan Mandarin dan Ho Chi Minh mengisytiharkan kemerdekaan. Ini ada dua pernyataan. Mengisytiharkan kemerdekaan Republik kemerdekaan Republik Demokratik Vietnam. Kenapa dia betul? Sebab dua-dua tu adalah lokasi yang tepat. Tapi kalau Raja Anjang ini, kenapa dia tengok jawapan A, kenapa A itu salah? Sebab propaganda ditubuhkan oleh Fazil Rizal, bukanlah Anjang Kusir. Okay, sebab itu salah untuk A. B, Raja Anjang Kartini, kita tengok motif perjuangan dia bukanlah semata-mata untuk kaum wanita. Okay. Muhammadiyah pula dia lebih menekankan kepada pemikiran amalan khurafat dalam kalangan masyarakat Islam dan juga untuk mengelak pengaruh sekularisme dalam kalangan masyarakat. Kalau D menggunakan isu kasut untuk membangkitkan nasionalisme dan Dr. Ahsan Suki Ahsan dilantik sebagai Perdana Menteri Burma. Dan yang ini pun sebenarnya adalah salah sebab kita tengok dia salah juga Dr. Ahsan ni. Okay? Sebab dia beberapa fakta kat situ macam isu kasut bukanlah isu yang pertama untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan 11. Soalan 11, Putri. Apakah faktor yang membolehkan kalau negara mempertahankan kemerdekaan negara di kebijaksanaan pemerintah? Jawapannya? Kebijaksanaan pemerintah. D. Okay, kebijaksanaan pemerintah. Okay, so ni kita pergi soalan 12. Soalan 12. Saifuddin. Soalan 12. Soalan 12. Soalan apa tadi cikgu? Soalan 12. Berikut adalah karya penulisan Raden Kartini yang diterjemahkan dalam bahasa Inggeris.
Apakah yang didedahkan dalam karya tersebut? A. Kepentingan pendidikan. Jawapan dia tengok balik iaitu Letter of the Princess. Jawapan dia adalah D. Diskriminasi penjajah. Okay, seterusnya kita pergi soalan 13. Soalan 13 Syafiq. Apakah pembaharuan tokoh tersebut di Thailand? Gambar menunjukkan Perdana Menteri Thailand. B. Penubuhan Parti Rakyat Thailand. Jawapan sebenarnya pembaruan tokoh tersebut di Thailand adalah menyikat penguasaan ekonomi di kalangan orang Cina. Ya, Thailand negara yang tak pernah terjajah dan semua dia ada tahap. Tahap pertama mengekang ataupun mengelakkan raja daripada berkuasa mutlak. Yang kedua, tahap yang kedua adalah menghalang penguasaan ekonomi di kalangan pemodal Eropah dan pemodal Cina. Okay. Nama orang Perdana Menteri Thailand itu adalah Tibul Songkram. Okay, soalan 14. Okay, soalan 14. Kita pergi dengan Faris. Soalan 14. Soalan 14 Soalan 14. Mengapakah gerakan nasionalisme di Filipina bertukar menjadi lebih radikal? Saya kegagalan gerakan propaganda. Ya, jawapan dia kegagalan gerakan propaganda. Seterusnya 15. Azwar. Tokoh-tokoh berikut adalah pejuang nasionalisme tanah Melayu pada penghujung abad ke-19. Apakah ciri nasionalisme tokoh-tokoh tersebut? D. Bersifat setempat. Bersifat Setempat. setempat. Okay, bersifat setempat. Jawapan dia adalah dadu bersifat setempat. Maksudnya kalau kawasan itu menentang penjajah, kawasan itu saja menentang. Tidak ada penggabungan dengan kawasan-kawasan yang lain. Okay, seterusnya dalam soalan 16. Soalan 16. Aimi, soalan 16. 16 cikgu. 16. Gambar menunjukkan nasionalisme awal abad ke-20. Bagaimanakah tokoh pejuang tersebut membangkitkan kesedaran nasionalisme melalui penulisan? Okay, melalui penulisan. Tokoh di atas adalah Zafar. Okay, 17. Kita tengok 17. Kita teruskan dengan Padawiyah 17. Apakah kandungan akhbar berikut Fajar Sarawak? A. Mengkritik dasar pemerintahan Brooke. Okay, A. Ayam mengkritik dasar pemerintahan Brooke. Okay, 18. Dah gelak. Okay, 18. Kita teruskan dengan Rin. Mereka adalah Institut Pendidikan di Tanah Melayu, Maktab Melayu Kuala Kangsar, Maktab Pengurusan Sultan Idris. Apakah kesan penubuhan Institut Pendidikan tersebut? Melahirkan golongan intelektual. Okay, melahirkan golongan intelektual. Betulkan dekat kotak tu, Maktab Pengurusan Sultan Idris tu orang tukarkan pengurusan tu dengan perguruan. Okay, SLTC they stand for Sultan Idris Teaching College. Okay, seterusnya 19. Time. Farhan, 19. Gambar menunjukkan muka depan akhbar Al-Imam. Apakah kandungan akhbar tersebut? Jawapan dia, umat Islam kembali kepada ajaran Islam sebenar, mengkritik sikap dan menteliti masyarakat. C. Okay, jawapan dia C. Umat Islam kembali kepada ajaran Islam sebenar, mengkritik sikap dan menteliti masyarakat. Okay, seterusnya kita pergi soalan 20. 20 hari.
Ain soalan 20. Sekejap cikgu. Gambar menunjukkan syarikat Jelutong Press di Penang. Apakah peranan Jelutong Press dalam mempengaruhi gerakan nasionalisme di negara kita? A. Menyuburkan kegiatan penerbitan. Okey, jawapan dia A, menggugurkan kegiatan penerbitan. Okay, soalan 21. Halo? Soalan 21. Saya cikgu. Ya. Berikut adalah pertubuhan awam masyarakat India di Tanah Melayu. Persatuan India Taiping, Persatuan India Pulau Pinang. Mengapakah pertubuhan ini ditubuhkan? A. Menjaga kepentingan masyarakat India. Okey, A, ayam menjaga kepentingan masyarakat India. Seterusnya kita pergi soalan 22. Soalan 22. Syed. Dr. Sun Yat-sen berusaha menjalinkan hubungan dengan pemimpin Cina di negara kita dengan melawat negeri-negeri Melayu bersekutu. Apakah tujuan lawatan tersebut? B. Mendapatkan kesokongan. Okey, jawapannya bola mendapatkan soalan. Seterusnya kita pergi soalan 23. Soalan 23. Alia. Alia Ayana, soalan 23. Sekejap. 23 ya cikgu. 23. Di mana orang Melayu dalam Malayan Civil Service MCS bertambah daripada 7 orang pada tahun 1930 kepada 20 orang pada tahun 1937. Mengapakah pertambahan tersebut berlaku? C. Kelahiran golongan intelektual. Okay, tengok. Dan dia cakap tambahan daripada 7 orang kepada 20 orang pada 1937. Yang mengapakah pertambahan tersebut berlaku? Tengok, ini sebenarnya adalah tuntutan daripada Persatuan Melayu Singapura. So, jawapan tersebut adalah D. Persatuan Melayu Singapura memberi semangat daripada penambahan dalam Melayan Civil Service 1 dan juga mewujudkan pendapatan khas di Singapura untuk orang Melayu. Okay, soalan seterusnya. Okay, soalan 24. Soalan 24. Faris. Faris 24. 24 tu. Akhbar berbahasa Inggeris seperti The Malaya, Hello. Akhbar berbahasa Inggeris seperti The Malaya Mail dan The Malaya Tribune berusaha untuk mengasaskan dana. Apakah tujuan dana tersebut diasaskan? B cikgu, membantu orang Melayu melanjutkan pelajaran. Okey, jawapan dia B, membantu orang Melayu melanjutkan pelajaran. Okay, seterusnya Syubin, soalan terakhir. Maklumat berikut adalah majalah yang diterbitkan pada tahun 1930-an di Johor Bahru, Bulan Melayu. Apakah kandungan majalah tersebut? Kemajuan dan pendidikan wanita.
Jawapan dia kat situ adalah kemajuan dan pendidikan wanita. Okay, kelas, ada sebarang soalan dengan tajuk bab 2 ataupun isu semasa? Okay, kelas, sekadar makluman, kemungkinan berdasarkan tarikh yang mungkin awak dah tahu kot. Pemeriksaan percubaan kemungkinan akan dijalankan pada pertengahan bulan 11 hingga awal pertengahan bulan 12. Maksudnya kalau awak masuk dijangka pada bulan 9 ni, dijangka pada bulan 9, kita ada lebih kurang 3 bulan sebelum awak menjalani pemeriksaan. So kat situ 3 bulan tu sebenarnya tak cukup lah untuk cover balik satu bab yang kalau sekarang ni 10 bab kita nampak 10 bab kita tengok. So kat situ pastikan awak buat dalam kaji dan juga mana-mana perkara yang tak faham boleh tanya cikgu secara direct. Soalan-soalan jangan tunggu untuk buka soalan baru nak buat dalam kaji. Sebab kat situ dah tinggal 3 bulan. 3 bulan dan pemeriksaan awak dalam 2 bulan dan awal bulan 3 maksudnya tinggal 2 bulan lagi pemeriksaan SPM sebenar. Dan disebabkan awak punya SPM ni adalah question pertama untuk SPM, maksudnya kemungkinan kita ada soalan target. Cuma dia akan ada kaedah yang akan menjelaskan. Itu awak menjaga percayaan SPM lah. Cikgu minta try kalau bacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr.